Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cawang Sang Hao. Assalamualaikum. Saya semput sebab kena berlari. Okay. Saya minta maaf banyak-banyak kerana terlambat. Saya bermula di Pandan, kemudian di Gombak, dan dari Gombak ke sini dengan trafik dan sebagainya mengambil masa sejam. Tapi Alhamdulillah driver saya bawa macam Tokyo Drift. Jadi kami sampai dalam setengah jam. Jadi kalau tidak tadi saya sampai dalam 11.55 tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Alhamdulillah di setiap tempat di seluruh negara pada malam ini kita ada kehadiran yang seperti ini, membayangkan gelombang yang kita pernah terima dalam tahun 2018 itu insya-Allah akan berlaku lagi hari Sabtu ini, saudara-saudara. Saya minta maaf perlu singgah di Gombak sebentar tadi, kerana itu adalah tempat yang simbolik, kerana insya-Allah bukan saja kita akan kuburkan Azmin Ali di Gombak, InsyaAllah juga kita akan kuburkan Bersatu dan Perikatan Nasional di Gombak, saudara-saudara. Ramalan setakat ini daripada mana-mana pihak. Kalau sebelum ini, kalau saya sebut, orang persoalkan kerana dia kata kamu daripada PKR, sudah tentulah kamu kata PKR menang. Tapi kali ini dalam pilihan raya ini, satu-satunya pilihan raya yang ramalan semua pihak menunjukkan bahawa insya-Allah Pakatan Harapan akan menjadi blok paling besar dalam parlimen. Jabatan berbeza-beza sedikit sahaja, tetapi secara keseluruhannya meletakkan Pakatan Harapan berada di antara 90 ke 95 kursi, memberikan kedudukan yang terbaik kepada kita untuk membentuk kerajaan kalaupun kita tidak dapat majoriti mudah. Dan dapatan-dapatan itu bila kita semak dengan tempoh kempen 2 minggu, baik kehadiran yang seperti ini, baik kalau kita tengok di platform-platform digital, semalam jumlah keseluruhan rakyat Malaysia yang menonton ucapan dan ceramah Pakatan Harapan di platform digital mencecah 120,000 orang, saudara-saudara. InsyaAllah malam ini, esok kita kira, tapi kalau begini kehadirannya dan di tempat-tempat lain, InsyaAllah kita boleh melepasi sekali lagi angka 100,000 orang menonton tiap malam, saudara-saudara. Sebab itu saya faham kalau Barisan Nasional, Perikatan Nasional makin takut. Malam tadi Azmin Ali pun, sebentar tadi Azmin Ali pun ada buat program juga, ada tunjukkan live juga. Dia pun melebihi 100 juga. Tapi kita 100,000 menonton, dia 126 orang, saudara-saudara. Jadi sebab itu saya faham kenapa kalau kita tengok betapa cepatnya bertukar UMNO Barisan Nasional daripada keyakinan mereka untuk bukan saja menang, tapi menang besar. Daripada itu kepada keadaan bercelaru kucak-kacir yang ada dalam UMNO Barisan Nasional sekarang. Siapa boleh lupa bongkaknya Zahid Hamidi daripada pilihan raya negeri Johor? Dia yakin rakyat menyokong UMNO Barisan Nasional sampai dia boleh desak untuk buat pilihan raya semasa musim banjir. Tak pernah berlaku, saudara-saudara. Bila kita sebut utamakan nyawa dan kebajikan rakyat, Zahid sambut macam mana? UMNO akan mengharungi banjir untuk pilihan raya. Saya nak tanya sahabat-sahabat yang ada di
Desa Pinggiran Putra malam ini yang menonton di luar, sejak 2 minggu ni kempen pilihan raya ni, ada korang tengok Zahid atas bot ke tidak? Bot tah ke mana, pilihan raya tah ke mana. Sebab itu kepada saudara Zahid yang menonton di bahagian Dato', saya nak sebut begini, lain kali dengar cakap rakyat, orang kata jangan bongkak, jangan buat pilihan raya masa banjir. Pengajaran kepada kita semua, kalau kita bongkak jadi macam Zahid Hamidi, bukan saja kalah pilihan raya, bukan saja banjir, yang akan ditenggelamkan lemas dalam banjir ialah UMNO dan Zahid Hamidi, insyaAllah. Saya tak payah ulang betapa berkecamuknya UMNO pilihan raya. Saya sembang dengan kawan-kawan UMNO, sebab semua duk mengeluh tak ada duit. Tak ada duit kan? Bukan KJ lah. Bayar kalau aku sembang dengan KJ dalam WhatsApp, dia print screen, mampu aku. Banyak print screen sekarang ni kan? Kawan-kawan dalam UMNO, saya ada tanyalah, kenapa korang ni bendera pun kurang, nampak macam lemau, kenapa? Jawapan yang selalu diberikan, saya pun dah sebut sebelum ini, tak ada duit. Mereka terlalu biasa dengan ada CEO yang cukup kaya, tapi sekarang kita semua jasa saudara-saudari dah rehatkan CEO dia Najib dekat Hotel Kajang. Saya tanya lagi, takkanlah korang ni tak ada duit? Ketua Pemuda UMNO pun kereta 5 biji, motor besar 10 biji. Tak mengaji, pendidikan tah ke mana, kerja pun kita tak tahu apa, kaya-kaya, takkan tak ada duit. Ini yang menarik yang saya tak pernah sebut. Kawan-kawan UMNO beritahu, UMNO sekarang ni dah tak fikir dah pasal menang pilihan raya ni. Dia fikir pasal pemilihan UMNO lepas ini, lepas kalah dia. Sebab semua orang dah pergi ke, lepas ini kalah ni Zahid mampus. Jadi mereka akan berbunuhan untuk rebut jawatan dalam UMNO ni. Jadi kalau ada duit pun daripada dia belanja untuk pilihan raya yang dia rasa macam payah nak menang ni, baik dia simpan duit untuk pemilihan UMNO dalam 3-4 bulan akan datang. Jadi tak apa, tinggalkan UMNO Barisan Nasional. Alhamdulillah, macam saya sebut, segala-galanya berjalan baik, kempen berjalan baik. Kita tak pernah masuk pilihan raya dalam keadaan UMNO, MCA, MIC berkecamuk. Kemudian kita tengok Perikatan Nasional pula. Saya selalu sebut kepada rakyat, jangan percaya kepada scammer. Kita semua pernah kena scam. Saya kena scam pagi ini beli seluar. Sebab aku dah gemuk jadi seluar tak muat. Jadi kena order seluar lah. Orang order saiz lain, datang saiz lain. Macam itulah Perikatan Nasional. Saya nak ingatkan kita dan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, mana-mana pakatan, persepakatan, mana-mana kumpulan yang dibina atas pengkhianatan, akhirnya akan dikhianati juga, saudara-saudari. Sebab itu bila Muhyiddin Yassin kumpul, dia ingat PAS bersama-sama dengan dia. Saya dah beritahu lebih awal dah. PAS ni kena sebenarnya dia scam Bersatu je dalam Perikatan Nasional. Bersatu banyak duit, Muhyiddin banyak duit. Cuba tengok semua kempen, bahan kempen pilihan raya. Memang betul Bersatu paling ke depan. Bendera besar, semua besar, billboard besar. Tak cukup dengan semua tu, dia boleh bayar TikTok influencer. Pakatan Harapan muka aku je lah. Dah lah muka aku ni Sanusi komplain pasal gigi. Macam mana nak jadi influencer? Yalah. Dia boleh bayar influencer. Saudara-saudari tahu tak? Satu influencer tu berapa selalunya? 20 ke 50 ribu. Jadi kalau ada berpuluh-puluh video, maksudnya dia belanja juta-juta untuk influencer. Pakai baju je. Saya tahu sebab itu cara aku cari makan. Syarikat saya sebahagiannya ialah buat digital marketing. Saya tahu berapa harga seorang influencer. Yang biasa koman itu,
Yang gigi lebih kurang macam aku pun 5,000. Kalau yang hebat sikit tu dia dah 20, 30. Musim pilihan raya 50,000 selesai. Banyaknya duit Perikatan Nasional ni sampai boleh bayar influencer. Sebab itu saya kata Muhyiddin kena scam. PAS tidak ada niat pun untuk menang bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. PAS tahu bahawa Perikatan Nasional itu takkan bentuk kerajaan pun. Sebab itu PAS bertanding di Kelantan, di Terengganu, di Kedah pakai logo PAS. Mak Jagan, Ketua Pemuda Bersatu. Lepas ini sila simpan janggut, sorban panjang-panjang. Sebab dia bukan lagi bersatu saudara-saudari. Dia lepas ini PAS. Ikmal Hisham, PAS. Sebab kita ada akta anti lompat. Maksudnya, kalaupun konon Perikatan Nasional menang 30 kursi. Katakanlah 30 kursi itu 25 kursi adalah PAS. Dalam parlimen, maksudnya Perikatan Nasional sebagai blok mungkin ada 3-4 kursi tau. Yang ada tu 20 lebih tu PAS. Yang kempennya sebahagian besarnya dibiayai oleh Muhyiddin. Jadi akhirnya sebab itu scammer ni lama-lama kantoi juga dengan orang. Dia masuk pilihan raya, dia kata Perikatan Nasional nak jadikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi tak sampai 10 hari datang daripada mulut Setiausaha Agong PAS sendiri Taqiyuddin bahawa niat mereka sebenarnya dia berlakon depan bergaduh marah dengan UMNO. Niat mereka lepas pilihan raya dia nak bersatu balik untuk bentuk kerajaan. Sebab tu saya kata siapa yang undi Perikatan Nasional siap sedialah kamu kena scam. Dia kata sokong Perikatan Nasional kalau nak tolak BN. Sedangkan satu undi kepada Perikatan Nasional ialah satu undi kepada Zahid, saudara-saudara. Tapi Alhamdulillah rakyat kita lebih cerdik. Alhamdulillah. Sebab itu saya selalu kata saya tak bimbang kerana dulu saya kata jangan kemah besar, jangan buat itu, jangan buat ini. Selain daripada takut kepada Allah, saya takut kepada rakyat. Sebab rakyat cerdik. Rakyat boleh nampak, saudara-saudara. Sebab itu selepas 7 hari, 8 hari kita berkempen, Barisan Nasional tahu mereka akan ketinggalan dalam 40 ke 50 kursi sahaja. Perikatan Nasional tahu bahawa mereka tidak boleh melepasi 30 lebih kursi saja. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tahu kalau mereka bergabung pun mereka masih belum boleh mengatasi jumlah kerusi Pakatan Harapan sebagai satu blok. Sebab itu awal-awal Taqiyuddin sebut mereka akan bekerja sama dengan UMNO. Akhirnya dalam minggu terakhir 2-3 hari ini kita tengok rentak kempen Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional sudah berubah. Awal dia kata PN best. Awal UMNO Barisan Nasional kata demi kestabilan dan kemakmuran. 3-4 hari sebelum pilihan raya, saudara-saudari, mereka nampak wajah sebenar. UMNO Barisan Nasional berterabur, saling berbunuhan sesama sendiri. Perikatan Nasional sekarang oleh kerana dia tidak ada jawapan, dia mula PN ini mula menggunakan taktik-taktik yang kita pernah nampak dahulu. Pejabat saya kena serbu 2 hari dah. Saya tak bimbang, saya tak takut. Cuma masa pilihan raya ni, orang lain kena berkempen dekat bawah, saya kena berkempen dengan peguam. Hari ini 3-4 jam dengan peguam. Peguam saya beritahu, kau ni gila ke? Baru 6 bulan dalam politik dah ada 6 kes. Saya dah ada 3 kes saman sejak saya kembali ke politik dan 3 kertas siasatan. Yang insyaAllah saya pasti kalau dia menang, dia akan dakwa di mahkamah. Cuma walaupun orang kata ini tekanan, saya tak bimbang sebab bagi saya bacaan saya macam pilihan raya umum yang lepas. Apabila PN dan sekarang ini sama-sama dengan PN,
apabila mereka mula menggunakan kaki tangan awam sebagai alat politik. Apabila mereka mula hantar pihak berkuasa untuk serbu, untuk tekan, maksudnya mereka tahu mereka akan kalah, saudara-saudari. Sama macam dalam pilihan raya yang lepas, saya ada beberapa perkara orang Melayu kata, tengok petua ni, petua nak tengok raya, tengok anak bulan ni tak? Saya nak tengok menang pilihan raya, saya tak tengok anak bulan, saya tengok buletin utama TV3. Kalau nak masuk pilihan raya daripada 2018 lagi, kalau 3-4 hari nak masuk pilihan raya itu, kalau kita jadi selebriti TV3, maksudnya nak menang lah tu. Malam ini saya selebriti, 15 minit muka aku je, dah lah gigi tak betul. Kalau mula buletin utama dia serang Rafizi, yang ini serang, yang itu serang, yang ini serang, saya dah melalui 2018 dahulu. Maknanya itu tanda-tanda mereka pun tahu mereka sedang diambang kekalahan, saudara-saudara. Sama juga bila rentaknya bertukar daripada cerita mereka best, mereka hebat, abah kau pandai baca doa, sekarang abah kau dah tukar lah. Saya tengok tadi video Muhyiddin Yassin, ada tengok yang tular video dia pasal, saya tak tahulah dia ceramah kat mana tak? Dia cerita pasal pagi tadi, pagi mana saya tak tahulah, dia baca WhatsApp, grup WhatsApp tu ialah grup WhatsApp orang-orang Yahudi yang mengambil minat mengenai perkembangan di negara mereka. Mereka minta dan gembira supaya Pakatan Harapan menang, kerana kalau Pakatan Harapan menang, agenda Yahudi akan tercapai. Sabar dulu. Kalau ada Muhyiddin kat depan ni, aku nak tanya dia. Tanya. Ni orang Putrajaya ramai-ramai yang datang ni. Korang pernah jumpa Yahudi tak semua hidup korang? Ramai mana orang Malaysia sebenarnya yang pernah berjumpa seorang yang beragama Yahudi? Saya pernah lah, saya duduk kat London, memang kerja lah, ada kawan-kawan yang Yahudi, ya tak? Sebab tu saya nak tanya Muhyiddin kalau dia ada kat depan ni. Macam mana pula kau masuk grup WhatsApp Yahudi ni? Kau dah Melayu? Kat Malaysia apa Yahudi tak ada? Macam mana tiba-tiba kumpulan WhatsApp sulit agenda Yahudi untuk ambil alih Malaysia, pop ada Muhyiddin Yassin dalam grup. Kalau ia pun nak scam, buatlah skrip baik-baik. Jangan lagi tipu macam itu. Yahudi satu hal. Kemudian sambung lagi cerita dia. Lepas Yahudi keluar pula cerita pasal negara kita ni, agenda kalau PH ni menang, bukan Melayu akan ambil alih. Proses kristianisasi sedang berlaku. Orang Melayu sudah pun pergi ke gereja. Saya nak beritahu kepada Muhyiddin, jangan lupa daratan. Masa kamu kena pecat daripada UMNO 2015, yang kutip ialah kami dalam Pakatan Harapan. Walaupun saya masa itu memang kurang selesa sebab pandangan saya tak yakin Muhyiddin ni sebenarnya melawan rasuah. Saya tengok rekod dia, saya ingat masa saya, Datuk Seri Anwar mula-mula bawa 1MDB 2011. Mana Muhyiddin Yassin? Tak ada. Satu patah tak keluar. Saya ingat mana Muhyiddin Yassin masa aku kena tangkap, aku kena saman, aku masuk lokap masa 1MDB. Masa saya dedahkan satu persatu, mana Muhyiddin Yassin? Saya ingat tahun 2014, masa Datuk Seri Anwar dan saya dalam parlimen serang pasal 1MDB. Saya ingat lagi mana Muhyiddin Yassin, dia duduk sebelah Najib Perdana Menteri, dia timbalan Perdana Menteri. Bukan saja dia duduk, dia gelak dekat kami, saudara-saudari. Sebab itu bila Muhyiddin Yassin tiba-tiba kena tendang daripada UMNO, walaupun ada simpati sedikit, saya tak yakin yang kononnya dia lawan Najib itu sebab kebencian dia kepada penyelewengan dan rasuah 1MDB. Saya tahu sebenarnya dia mencuba nasib. Dia bimbang kalau kes 1MDB tahun 2015 itu tidak dikekang dan ditangani dengan baik, UMNO kalah pilihan raya. Dia mencuba nasib sebab dia pernah dulu masa Pak Lah, dia pernah lawan Pak Lah. Sebab itu dia jadi timbalan Perdana Menteri.
Dia ingat kalau dia lawan Najib sekali lagi, daripada timbalan Perdana Menteri dia jadi Perdana Menteri, tapi dia tak sedar Najib lagi banyak duit daripada dia. Sebab itu dia terpelanting. Sebab itu saya nak ingatkan Muhyiddin Yassin, masa kamu terpelanting, kami bawa kamu dalam Pakatan Harapan, kami bantu kamu dalam keadaan bersatu. Masa itu parti baru, tak ada apa-apa. Yang kutip kamu ialah orang Melayu, orang Cina, orang Islam, orang India, orang Kristian, orang Buddha yang ada dalam Pakatan Harapan ini. Sebab itu kalau dia kata sekarang ni 2 hari sebelum nak masuk pilihan raya, kalau dia nak bawa cerita tentang agenda Yahudi, agenda Kristianisasi, orang masuk gereja, saya nak tanya Muhyiddin, masa 5 tahun kamu dalam Pakatan Harapan, mana suara kamu pasal perkara ini? Kalau betul ada, kenapa kamu tak bersuara dulu? Masa kamu dalam Pakatan Harapan, masa kamu naik pentas di kopitiam orang Cina, masa kamu berkawan dengan kawan-kawan orang Kristian demi dapat undi, tak pernah timbul soal WhatsApp Yahudi ke, gereja ke, kristianisasi ke apa. Tambah lagi saya nak beritahu Muhyiddin, Menteri Dalam Negeri tahun 2018 ke 2020 itu bukannya DAP, bukannya PKR. Menteri Dalam Negeri adalah Muhyiddin Yassin. Kalau betul ada agenda kristianisasi yang mengancam ketenteraman negara, kalau betul engkau duduk dalam WhatsApp Yahudi ini, kau dah tahu awal, apa kau buat sebagai Menteri Dalam Negeri? Sebab itu saya minta supaya kawan-kawan, adik kakak, jangan kita kena scam sekali lagi. Kita yang dalam Pakatan Harapan ni dah kena scam dengan bersatu tahun 2020, tahun 2015, tahun 2018. Perkara ini hanya timbul sebab mereka tahu mereka akan kalah pilihan raya. Itu saja. Timbul kerana terdesaknya mereka, kerana rakyat dapat membezakan. Pakatan Harapan bercakap mengenai masa depan. Kita kempen pasal rakyat, kita bimbang tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang kita bimbang bukan kuasa di Putrajaya. Kita bimbang kalau tidak menang Putrajaya, kalau BN dan PN dan kerajaan scam yang ada sekarang ini kembali, masalah gaji tak diselesaikan, rasuah berleluasa, perumahan rakyat tidak ada jalan ke depan, budak-budak muda keluar universiti akan terus menganggur. Nak cari kerja susah, orang tua keluar pencen, yang keluar KWSP pencennya hanya kekal 5-6 tahun, sedangkan hayat itu ada 20-30 tahun akan datang. Kita ajak BN dan PN lawan kita soal rakyat. Kita minta supaya kalau kita letakkan standard yang tinggi pengisytiharan harta, paling kurang kamu janganlah gelakkan, janganlah kata benda tu kerja bodoh. Kau tak nak buat, duduk senyap-senyap lah dekat marang tu. Yang kamu kata ini kerja bodoh, orang nak tahu kau gaji RM80,000 sebulan, jarang pergi parlimen, nampak macam makan gaji buta. Kau buat apa dengan duit tu? Kotlah gaji dia RM80,000 sebulan, dia bagi ke anak yatim ke semua. Orang nak tahu sebab menteri bekerja dengan rakyat. Kita ada hak nak tahu apa kamu buat dengan duit, mana harta kamu. Kita boleh semak tiap-tiap tahun. Jadi bila mereka tak boleh berdepan dengan standard yang lebih tinggi yang Pakatan Harapan telah tetapkan, maka mereka main dengan taktik yang lama, soal perkauman, soal keagamaan, menghasut, menghina, masuk neraka. Tak cukup dengan soal masuk neraka, nak sembelih, gigi aku pun jadi masalah. Saya masih tak puas hati tu, ada komplain perut aku tak marah lah, memang besar sikit. Jadi sebab itu saudara-saudari, minta maaf tempoh agak pendek, saya nak tutup begini. Kita ada hanya 1 hari lagi. Nampak gayanya baik, tapi nasihat saya kepada diri saya, kepada calon-calon, kepada saudara-saudari, peluang yang kita ada ini bukan datang berkali-kali.
Ini peluang kita untuk betulkan balik landasan kita untuk masa depan. Saya bercakap dengan kaki tangan awam, dengan polis, dengan tentera kaki tangan awam. Saya pelik dan terkejut satu benda. Jawapan mereka mudah. Mereka sebenarnya tak peduli sangat pasal siapa dah sekarang ini. Mereka hanya nak tengok ke depan. Mereka faham bahawa negara kita ini makin teruk. Paling kurang dia kata kerajaan itu mestilah ada ciri-ciri masa depan, dan mereka rasa kalau BN dan PN menang, itu maksudnya kita ke jalan belakang kerana kita dah cuba dan benda tu tak ke mana. Jadi sebab itu saya terkejut bila saya bercakap, mereka kata tak kisahlah sangat. Yang penting ada nampak jalan depan, dan jalan depan itu nampaknya hanya dengan Pakatan Harapan kali ini, saudara-saudara. Sebab itu saya tak kata kita yang terbaik. Ustaz ni Omar mimpi lah jauh lagi baik daripada aku lah kan. Tapi kita tak nak mengaku kita terbaik. Kita tahu kerja itu susah. Kita tahu kita mungkin gagal, saudara-saudara. Tapi kita juga tahu bahawa kalau kita ambil alih kerajaan, kita hanyalah hamba kepada rakyat yang diberi amanah makan gaji untuk jadi kontraktor yang baik. Kita makan kerja kontrak 5 tahun sebagai kontraktor yang baik. Kita kena cuba sedaya upaya yang terbaik, kreatif, rajin bekerja. InsyaAllah kontrak itu disambung lagi. Dan yang itu yang BN dan PN tak boleh jawab. Jadi dalam masa berbaki 1-2 hari ini, saya tahu kita mungkin rasa kita di depan, tapi jangan ambil mudah kerana peluang ini hanya datang sekali saja. Tak cukup untuk kita menang 90, saudara-saudara. Tak cukup untuk kita menang 100. Kita kena usaha ramai-ramai supaya kita mencapai majoriti mudah untuk kita membentuk kerajaan. Dan saya doakan semua kita diberi kelapangan, kita dipermudahkan kerja kita. Saya doakan cuaca baik supaya dipermudahkan kita untuk mengundi. Saya doakan kita jangan datang ceramah saja. Kita ada satu hari, kalau ruang pengaruh kita ada 10 orang, 15, 20 orang, ramai-ramai yakinkan bahawa pilihan raya ini adalah untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Jadi dengan harapan itu, insya-Allah saya berdoa Dr. Noor Aisyah mencipta sejarah menang di Putrajaya. Saya berdoa supaya Ustaz Nik Omar mencipta sejarah menang di Pasir Salak dan membantu kita menang di Perak. Mungkin dari raya mana menang kat Periksa, insyaAllah. Saya doa ramai-ramai supaya Allah perbetulkan jalan kita dengan niat yang baik. InsyaAllah kita boleh membentuk kerajaan dan kerja kita bermula di Putrajaya hari Ahad ini, insyaAllah. Dan minggu depan insyaAllah juga, kalau hari ini kita kena berjumpa di desa pinggiran Putra, tidak di Putrajaya, insyaAllah beberapa hari saja lagi kita akan berjumpa di Putrajaya. Dengan itu, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua atas sumbangan, sokongan, keikhlasan dan kepercayaan. Kemenangan itu bukan datang daripada pimpinan, kemenangan itu bukan datang daripada watak-watak, kemenangan itu adalah hasil doa, usaha, tawakal setiap daripada saudara-saudari yang ada. Kita kena teruskan 1, 2, 3 hari lagi, insya-Allah Allah akan menjawab doa kita dan kita akan dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi untuk kita bakar semangat dan ingatan kita, saya sebut ayuh saudara-saudari sambut Malaysia, saya sebut kita, yakinkan diri kita, kita boleh. Saya sebut Pakatan saudara-saudari sambut Harapan, supaya Putra Perdana boleh dengar laungan kita. Boleh? Ayuh! Kuat lagi. Ayuh! Ayuh! Kita! 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 Pakatan! Pakatan!
Terima kasih. Sese, nandri, welcome. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.